الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Kebimbangan seorang sahabat andai tidak dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga. Muka surat 33. Jadi ada di kalangan sahabat ni dia bimbang, susah hati, takut-takut masuk dalam syurga besok tak sempat, tak ada peluang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sama-sama boleh masuk syurga, cuma Rasulullah ni syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Nabi SAW bila dia minta supaya umat dia berdoa, fas'alil firdausal a'la. Kalau nak minta syurga, Nabi kata mintalah syurga di Firdaus yang paling tinggi. Jadi sudah tentu Nabi SAW yang merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memperolehi syurga yang paling tinggi. Cuma sahabat ni kalau dia andai kata dia dapat masuk syurga, dia takut syurga yang dia duduk, yang dia masuk tu tak setanding, setaraf dengan syurga yang dimiliki oleh Rasulullah. Mungkin dia duduk syurga lain, bawah daripada syurga Firdaus. Jadi dia susah hatilah, takut tak sempat bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga, walaupun dah boleh masuk syurga. Kalau kita ni boleh masuk syurga yang bawah sekalipun kira okey dah. Asal tak masuk neraka je. Dengan amalan kita, dengan ibadah kita, pahala kita yang sedikit ni, asal boleh masuk syurga je. Itu pun kira besar rahmat daripada Allah Ta'ala. Jangan masuk neraka je. Jadi sahabat ni dia susah hati, takut tak bersama Rasulullah di dalam syurga. Walaupun sama-sama boleh masuk syurga, tapi mungkin kedudukan dia lebih rendah daripada Rasulullah. Kita lihat pula seorang pencinta sejati yang lain. Ketika teringat kematian dirinya, dekat-dekat dia nak mati itu dia teringat, dan kekasihnya iaitu Nabi SAW, dirinya lantas diselubungi rasa bimbang kalau tidak berpeluang memandang wajah baginda ketika di syurga nanti. Sekalipun dia masuk syurga, dia ke dalam syurga, walaupun dia layak juga masuk syurga, kerana sudah pasti kedudukan baginda akan ditinggikan bersama-sama dengan para nabi. Kan yang Allah Ta'ala sebut, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hak ni duk atas sekali ya. Dia takut dia tak masuk bersama dengan 4 golongan ni. Imam Tabrani meriwayatkan kisah ini kepada kita daripada lisan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai mereka berdua. Kata Aisyah, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding dengan diriku sendiri dan anak-anakku. Dulu hadis Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar kata, aku selepas Allah ni, aku paling sayang pada diri aku sendiri lebih daripada orang lain. Nabi kata jangan kata lugu tu. Kok mana pun walau kamu sayang diri kamu, kamu kena letak aku lebih daripada kamu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi aku lebih daripada diri dia sendiri, ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi bila dah maklum dan ma'ruf daripada kalangan sahabat, rupanya walaupun kita sayang kepada diri kita, jangan letak lebih daripada Rasulullah. Jadi sahabat ni pun letak macam tu lah.
Dia lebih sayang Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Sebab tu ada di kalangan sahabat ni, dia sanggup mengorbankan diri dia, mengorbankan nyawa dia, masa, tenaga, harta benda demi Rasulullah. Di dalam satu peperangan, sahabat ni dia menjadi benteng daripada peluru-peluru musuh. Jadi takut peluru musuh ni terkena kepada Rasulullah, tombak, lembing, panah dan sebagainya, dia tahan badan dia. Akhirnya dia lah kena peluru-peluru musuh tu sampai dia terhumban, tewas, jatuh syahid. Sahabat adalah daripada kalangan sahabat kata menganggap bahawa dia ni bunuh diri. Bila dihujani dengan peluru-peluru musuh, dia tahan badan. Lalu peluru musuh kena dia tumbang, jatuh syahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa minan nasi man yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebahagian daripada manusia orang yang sanggup mengorbankan diri sendiri untuk mencari keredaan Allah. Maknanya mempertahankan Nabi, iaitu mencari keredaan Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding dengan diri sendiri dan anak-anakku. Di rumah aku sentiasa memikir kamu. Sentiasa duk fikir Nabi, teringat kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Aku tidak dapat bersabar hinggalah aku sendiri datang memandang wajahmu. Sahabat ni kau 2-3 hari tak jumpa, dia jadi susah hati, jadi rindu. Apatah lagi apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa lama, beberapa bulan di dalam peristiwa hijrah. Apabila aku memikirkan kematianku dan kematianmu, takut dekat nak meninggal tu, dia sakit tu, takut inilah maknanya pertemuan, perjumpaan, kesempatan beliau melihat Rasulullah kali yang terakhir. Takut-takut di akhirat besok tak sempat bertemu sebab syurga lain-lain. Dia susah hati. Aku sedar apabila engkau masuk ke syurga, pasti kedudukanmu akan ditinggikan bersama para nabi. Manakala aku pula risau apabila aku masuk syurga, tidak dapat lagi memandang wajahmu. Susah hati dekat nak mati ni. Ada tak orang dekat nak mati fikir macam tu? Sahabat fikir macam tu. Biasanya orang dekat nak mati ni terfikir rumah dia, anak isteri dia, harta benda yang dia akan tinggalkan, kaum kerabat, dunia dia, jawatan dia, kedudukan dia, pangkat tu dia fikir. Tapi sahabat tak. Apa yang dia fikirkan, sempat tak bertemu dengan Rasulullah. Benda lain dia lupa, dia tak ingat. Yang tu semua urusan dunia, manusia yang uruskan. Allah Subhanahu wa taala bila dia takdirkan seseorang itu meninggal dunia, tang anak, isteri, harta benda, Allah Taala akan lantik orang lain yang menguruskan peninggalan-peninggalan dia. Yang tu tak perlu susah hati. Apa yang Allah Taala gambarkan dalam Al-Quran, yang perlu susah hati meninggalkan zuriat-zuriat yang lemah. Wal yakhshal ladzina law talaku dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hak tu yang kita kena susah hati. Meninggalkan zuriat yang lemah di sudut pegangan terhadap agama. Setelah kita mati, adakah mereka masih beristiqamah berpegang dengan agama Allah? Sebab itu para nabi bila nak meninggal dunia, mereka tanya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Bila aku meninggal dunia besok, anak-anakku kamu nak sembah siapa? Mereka semua menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan kamu, Tuhan nenek moyangmu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Nak pastikan bahawa anak-anak kita ni mesti berpegang teguh dengan akidah yang sahih, mesti berpegang teguh dengan agama. Dia jangan murtad, terkeluar daripada agama Islam sepeninggalan kita, setelah kita meninggal dunia. Inilah kebimbangan-kebimbangan yang lahir daripada para nabi terhadap zuriat yang mereka akan tinggalkan, dan begitu juga para sahabat. Nabi SAW tidak memberikan sebarang respon terhadap kata lelaki tadi, sehinggalah Jibril menurunkan ayat berikut. Rasulullah, kita tengok Rasulullah sendiri bila orang tanya dia ataupun sesuatu kemusykilan yang berlaku di hadapan dia, dia tak tahu, dia tak jawab. Dulu kita duk cerita Imam Malik kan, orang tanya 27 soalan, dia jawab 3 soalan. Ada yang kata berpuluh-puluh lagi, bukan 23 soalan. Dia jawab 3 je, yang lain dia kata la adri, aku tak tahu. Ni Rasulullah sendiri tuan-tuan. Dia tak tahu, dia tak jawab. Dia tunggulah wahyu yang datang daripada Allah Taala. Nabi tidak memberitahu sebarang respon terhadap kata-kata lelaki tadi, sehinggalah Jibril menurunkan ayat berikut.
wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di dalam syurga, ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid serta orang-orang yang saleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Sebahagian daripada ulama hadis dan juga ulama tafsir di dalam menghuraikan, menterjemahkan hadis Nabi SAW, yang Rasulullah ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bila beliau nak meninggal dunia, disebut apa? Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, aku rindu sangat nak bertemu dengan teman yang agung, teman yang tinggi. Sebahagian ulama kata teman yang agung, yang tinggi, yang mulia itu 4 ni. Rasulullah teringin sangat nak bertemu dengan para nabi, roh para nabi bila dia meninggal dunia. Siddiqin, syuhada, wassalihin. 4 ni. Itu yang dimaksudkan rafiqul a'la. Pendapat yang kedua, bahkan pendapat kebanyakan ulama, rafiqul a'la, dia rindu nak bertemu dengan Allah. Bila di atas dunia, seseorang itu dia mengabdikan diri kepada Allah dengan menuruti segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dia tak pernah nampak Allah Ta'ala. Macam kita duduk sembahyang, puasa, qiyamul lail, tarawih. Sebab apa kita buat? Sebab suruhan dan perintah Allah. Tetapi tak pernah nampak Allah Ta'ala. Jadi dendam, rindu kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi Nabi SAW terlalu rindu nak bertemu dengan Allah ni, nak mati dia seronok. Sebelumnya dia telah melalui banyak marhalah-marhalah, ujian-ujian, halangan-halangan di dalam dakwah dia mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Dia telah melalui berbagai-bagai kesulitan, penderitaan dan kesengsaraan. Tapi dekat dia nak mati, dia seronok. Masa dia tengah sakit kuat tu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia sekejap dia sedar, lepas tu dia pitam, dia sedar, dia pitam. Masa tengah sakit kuat itu, dia minta air, lalu orang jelunglah muka dia, sebab terlalu sakit. Lalu datanglah anak kesayangan beliau, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah kata, dekat-dekat nak mati tu, selepas ni ayah tidak lagi menerima sebarang kesakitan, sebarang kesulitan, sebarang penderitaan, sebarang kepayahan. Maknanya tuan-tuan, Rasulullah akan berehat di dalam kubur di alam barzah. Tidak lagi dia berhadapan dengan segala kepayahan-kepayahan dunia yang penyebab dia ditentang dan perlakukan begitu rupa kerana dia menyampaikan dakwah, ajak manusia kembali kepada Allah. Jadi segala kesulitan-kesulitan yang pernah dilalui itu, Fatimah radhiyallahu anha kata, lepas ni ayah berehat sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Maknanya kita nak susah, nak payah, nak sulit di dalam beramal dan juga di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala semasa kita hidup ya. Kita mati, kita rehat. Sebab tu orang yang yakin betul terhadap pegangan akidah Islamiah, terhadap perjuangan Islam, terhadap keimanan yang Allah Ta'ala suruh kita pegang ini, beriman betul-betul kepada Allah dan Rasul ni, rasa sulit sebentar je. Umur kita ni bukan panjang, paling tinggi 100 tahun, tak sampai pun. Sebab umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'ina sanah, antara 60 sehingga 70 tahun. Rasulullah sendiri umur dia 63 tahun. Maksudnya kalau kita nak sulit, nak payah pun masa tu je. Sedangkan bila kita berada di dalam kubur, mungkin ratus tahun, ribu tahun sebelum berlakunya kiamat, rehat sepanjang masa. Maknanya nak susah sedikit je.
Kita nak berpegang, nak beramal dengan ajaran Islam semasa kita masih hidup. Umur kita tak panjang, maknanya susah pun sikit je lah. Tak panjang kita menghadapi penderitaan. Nak dibandingkan bila kita duduk dalam kubur, kalau seseorang itu di ahli syurga, raudatun min riyadil jannah, dia akan mengecapi nikmat syurga itu sampai kiamat. Sebaliknya begitu juga orang yang merupakan ahli neraka, hufratun min hufarin nar, lubang daripada lubang api neraka, dia akan merasa penderitaan sampai hari kiamat. Jadi sebelum kita mati ni kena bertaubat, banyak-banyak berdoa, kita beribadat, mempersiapkan dengan amalan-amalan yang melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dia telah mengorbankan segala pemikiran, tenaga, harta benda, wang ringgit dan masa untuk Allah dan untuk agama Allah. Beliau telah merasa beberapa kesulitan, selepas ini beliau akan rehat selama-lamanya. Jadi di dalam hadis ini, di dalam ayat yang kita bacakan ini juga nak menunjukkan bahawa ketinggian 4 golongan yang disebut di dalam ayat ini. Dan sebahagian daripada ulama juga berpendapat yang masuk syurganya 4 golongan ni je. Kita duduk dalam kumpulan mana? Pertamanya para nabi layak masuk syurga. Yang keduanya siddiqin, orang yang sangat percaya kepada nabi. Yang ketiga syuhada, mati syahid. Yang keempat solehin, orang yang soleh ini golongan yang terakhir, maknanya paling bawah daripada nabi, siddiqin dan syuhada. Paling common martabat manusia yang layak masuk syurga soleh, golongan yang soleh. Kalau kita tak layak masuk golongan yang soleh, neraka lah kita. Sebab 4 golongan ni sahaja yang layak masuk syurga: nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Kalau tak jadi soleh, masuk neraka. Golongan yang soleh martabat yang paling rendah. Jadi kok mana kena jadi orang soleh, berusaha jadi orang yang baik, orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.